Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun dan Profesor Madya Dr. Atikullah bin Haji Abdullah serta rakan-rakan tutorial sekalian. Kami daripada kumpulan seterusnya akan melakukan satu pembentangan yang bertajuk membetulkan salah faham masyarakat terhadap nafkah tempat tinggal bagi isteri. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Saudari Nur Raihan binti Ismail, Siti Aisyah binti Ahmad dan Wan Sazwani Sharina. Baiklah, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Saudari Nur Raihan untuk menjelaskan tentang pengenalan berkenaan tajuk ini. Terima kasih kepada Saudari Aisyah. Saya Nuraihan binti Ismail akan memulakan pengenalan dengan menerangkan maksud nafkah. Perkataan nafkah berasal daripada perkataan Arab iaitu nafakah yang bermaksud sesuatu yang dikeluarkan dan digunakan untuk kebaikan. Konsep nafkah yang mahu dijelaskan di sini difahami sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya dan ia merangkumi makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Nafkah pada diri sendiri merangkumi keperluan asas bagi seseorang manusia iaitu seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman dan juga sebagainya. Manakala nafkah terhadap orang lain pula wajib dikeluarkan apabila berlaku beberapa keadaan iaitu perkahwinan, hubungan kekerabatan dan juga pemilikan. Selain nafkah makanan, minuman dan juga pakaian, salah satu nafkah yang digariskan adalah nafkah tempat tinggal. Nafkah tempat tinggal merupakan salah satu tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh suami kepada isterinya. Hal ini merupakan ijma' fuqaha atau sepakat para ulama fiqh. Kebanyakan ulama fiqh berpandangan bahawa suami wajib menyediakan kediaman khusus yang selamat dan juga harmoni untuk isterinya. Namun timbul beberapa salah faham masyarakat mengenai nafkah tempat tinggal. Oleh itu, salah faham masyarakat mengenai nafkah tempat tinggal ini seharusnya dibetulkan semula agar tidak berlarutan dan bagi mengelakkan berlakunya perbalahan mengenai isu ini dalam masyarakat pada masa akan datang. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh Saudari Syazwani. Assalamualaikum, nama saya Wan Sazwani Sharina binti Faris Ahmad, nombor matrik 149843. Saya akan menerangkan tentang situasi pertama iaitu suami tidak menyediakan rumah untuk isteri bersama ibu mertua. Selepas berkahwin dengan isteri, suami mempunyai beberapa tanggungjawab terhadap isterinya. Antara tanggungjawab yang besar bagi suami ialah wajib baginya memberikan nafkah tempat tinggal kepada isteri mengikut kemampuannya. Perkara ini disebut dan dinyatakan dalam surah Al-Talaq dalam ayat 6 firman Allah Subhanahu Wa Taala, tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddahnya itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat yang tinggal itu dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Syekh Zainuddin menjelaskan bahawa ayat di atas menyebut bahawa ciri-ciri tempat tinggal yang wajib disediakan oleh suami kepada isteri adalah yang layak bagi isteri dari sudut adat, iaitu terjaga dari pandangan untuk berkhaluat dengan suami dan yang bersifat aman, harmoni serta selamat dari sebarang bahaya terhadap dirinya dan hartanya ketika suami tidak berada di rumah. Tambahan pula, tempat tinggal ini bukan hanya keinginan, bahkan merupakan sesuatu keperluan bagi isteri walaupun tempat itu hanya didiami dalam keadaan sewa atau pinjaman. Antara ciri-ciri yang menepati syarat iaitu dari yang disebut oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Yang pertama ialah suami hendaklah menyediakan tempat tinggal yang sesuai berdasarkan kemampuan dari segi keuangan. Suami hendaklah menyediakan tempat tinggal yang khusus untuk isteri dan anak-anak, tidak boleh menghimpunkan bersama ibu bapa atau kaum kerabat suami, melainkan jika isteri redha dan untuk berkongsi kediaman bersama. Suami hendaklah menyediakan keperluan asas di rumah seperti alas tidur, tempat alatan air atau memasak dan bilik mandi. Okey, di sini pandangan masyarakat patut berubah jika seseorang suami itu mampu menyediakan tempat tinggal khas untuk isterinya, maka dia wajib menyediakan kerana itu adalah hak isteri tersebut. Nafkah tempat tinggal merupakan salah satu tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh suami kepada isterinya. Hal ini ia merupakan ijma' fuqaha atau sepakat para ulama fiqh. Selain itu, kebanyakan
Ulama fiqh berpandangan bahawa suami wajib menyediakan kediaman khusus untuk isterinya yang mana tiada keluarga lain di rumah tersebut. Oleh kerana itu, sekiranya suami menyediakan tempat tinggal satu rumah dengan ibu bapa, maka isteri dibolehkan untuk tidak menetap bersama suami. Ini kerana nafkah tempat tinggal merupakan hak peribadi isteri bagi diri dan hartanya. Namun di sana mesti dilihat bahawa nafkah yang diberi perlu diukur mengikut kemampuan suami, dan suami wajib berusaha untuk memenuhi nafkah tempat tinggal tersebut. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Syazwani. Seterusnya kita beralih kepada situasi di mana masyarakat sering beranggapan tentang nafkah tempat tinggal, iaitu suami tidak perlu menyediakan rumah untuk isteri dan isteri hanya perlu tinggal dengan mak dan ayah mertua. Bagi membetulkan perspektif terhadap salah faham kepada situasi ini, saya akan menjelaskan dari sudut hak seorang isteri mengenai nafkah tempat tinggal. Secara umumnya, keutamaan nafkah bagi seseorang suami adalah kepada isterinya terlebih dahulu berbanding daripada orang lain, termasuklah nafkah dalam menyediakan tempat tinggal yang bersesuaian dengan urus setempat mengikut kemampuan sang suami. Hal ini disebabkan nafkah terhadap isteri berada di tempat kedua selepas nafkah diri. Kewajipan ini sebenarnya akan berterusan selagi mana dia masih bergelar isteri yang sah kepada suaminya. Kategori nafkah isteri berada pada kedudukan paling utama melebihi pihak lain seperti ibu bapa, kecuali dalam keadaan ibu bapa itu tidak bekerja dan tidak berkemampuan dalam menyediakan ubatan, rawatan dan juga makan minum yang menjadi asas kehidupan. Oleh itu, suami juga perlu mengimbangi tanggungjawab nafkah kepada pihak lain, terutamanya isteri dan anak-anak yang berdasar kemampuan, termasuklah tinggal berasingan daripada pihak keluarga yang lain. Ini kerana hidup dengan pasangan secara terasing dengan orang lain, hak privasi dan keselesaan itu akan lebih terjaga dan lantas mencampurkan lagi kasih sayang antara pasangan. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh Saudari Aisyah. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Norehan. Saya, Siti Aisyah binti Ahmad, akan menyambung pembentangan ini. Kebanyakan sikap masyarakat kita yang sering memandang enteng terhadap nafkah tempat tinggal bagi isteri ini telah memberi kesan buruk dalam keluarga sehinggalah membawa kepada keruntuhan institusi rumah tangga. Oleh itu, saya akan menerangkan hak nafkah tempat tinggal bagi isteri setelah berlakunya perceraian dan dalam tempoh iddah. Pada umumnya, iddah membawa maksud tempoh tertentu yang ditetapkan ke atas seorang wanita selepas diceraikan atau selepas kematian suami. Iddah terbahagi kepada dua, iaitu iddah raj'i yang merupakan iddah yang membolehkan bekas suami merujuk semula isteri untuk talak 1 dan talak 2 sahaja. Manakala iddah ba'i pula adalah iddah yang tidak membolehkan bekas suami merujuk semula isterinya melainkan akad nikah yang baru. Meskipun isteri ini telah diceraikan, dia masih mempunyai hak yang perlu dituntut kepada bekas suami, di mana bagi isteri yang berada dalam iddah raj'i dan iddah ba'in, dia berhak mendapatkan nafkah tempat tinggal selama tempoh iddah. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak untuk tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dalam tempoh perkahwinan, selama tempoh iddahnya. Perkara ini turut dijelaskan dalam firman Allah yang bermaksud, tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddahnya itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya keluar meninggalkan tempat itu. Hal ini kerana hukum bagi nafkah iddah ini adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah bagi mereka yang diceraikan dengan talak raj'i. Walaupun isteri sudah tidak mempunyai hubungan lagi dengan bekas suami, namun bekas suami wajib menyediakan nafkah tempat tinggal kepada bekas isteri sebagai tempat perlindungannya, terutamanya jika mempunyai anak-anak. Kerana jika isteri itu diceraikan dengan talak raj'i, dia boleh dirujuk semula oleh suaminya. Hal ini akan memberikan keselesaan kepada mereka untuk menjalani kehidupan meskipun mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Sekian sahaja daripada saya. Serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Kesimpulannya, menjadi tanggungjawab suami menyediakan tempat tinggal yang aman dan tenteram serta menepati dengan hukum syarak kepada isterinya. Hal ini demi memelihara suasana yang baik dalam rumah tangga dan memastikan kelangsungan hubungan perkahwinan. Tempat tinggal yang dimaksudkan juga ialah tempat tinggal yang khusus untuk isteri dan anak-anak mereka. Suami tidak boleh menghimpunkan bersama ibu bapa atau kaum kerabatnya kerana khawatir perkara tersebut
boleh mendatangkan mudarat kepada isteri dan hartanya serta menjejaskan perhubungan antara suami dan isteri. Namun sekiranya isteri reda untuk dikurangkan haknya dan dia bersetuju untuk tinggal bersama keluarga suaminya, maka hal tersebut dibolehkan dengan syarat hendaklah diusahakan agar tidak timbul masalah dan mudarat antara si isteri dan keluarga suami. Sebaliknya, jika isteri tidak reda, maka suami wajib menyediakan tempat tinggal lain atau tempat tinggal yang selesa untuk isterinya seperti di rumah keluarganya atau sebagainya. Itu saja, terima kasih.